Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel ini bersama saya. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Baik, untuk kali ini kita akan menyambung kembali bacaan buku atau kitab kita yang berjudul Adat versus Ibadat yang dikarang oleh Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Dan ini perlu kita ketahui, ini adalah jawapan ataupun yang kita kongsikan ni adalah amalan-amalan yang kontroversial atau kontroversi yang diamalkan di Nusantara, ya. Jadi negeri-negeri Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya banyak mengamalkan amalan-amalan sini. Dan kenapa dipanggil adat ialah kerana kebiasaan. Jadi untuk video ini kita nak membincangkan atau kita nak kongsikan, ya, sama ada perlu tak bacaan basmalah atau bismillah di dalam surah perlu dibaca secara nyaring atau tidak. Ingin tahu jawapannya? Jom kita baca. Baik, jadi untuk mengetahui jawapannya, mari kita baca kitab ini dan bab bacaan basmalah secara nyaring. Kata tuan kitab, basmalah ialah ringkasan nama bagi lafaz bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, dan amalan masyarakat Muslim Nusantara inilah biasanya amalan Muslim di Nusantara ialah menyaringkan, macam kita lah imam-imam di masjid menyaringkan bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Itu normal lah pada kita, biasalah nak imam sebelum start dia akan baca bismillahirrahmanirrahim sebelum dia masuk ke surah Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi kata tentang kitab, ada insan yang mempertikaikan amalan menyaringkan basmalah dalam solat, ya. Hal ini demikian kerana para imam di Masjidil Haram tidak menyaringkan lafaz basmalah, ya. Kalau kita tengok Imam Sudais, mungkin Imam Shuraim dan sebagainya, imam-imam yang di Mekah lah, mereka tidak membacakan basmalah ini secara nyaring. Ya, tuan-tuan kalau yang belum tak tahu, mungkin boleh tengok video ataupun macam mana, ya, bila solat maghrib, solat isyak, adakah mereka membaca solat membaca surah, sebelum baca surah tu mereka baca basmalah ke tidak. Bagi yang mereka yang belum pergi umrah, pergi haji dan sebagainya lah, yang dah pergi confirm tahu. Jadi para imam masjid ini ialah golongan soleh yang berada di Mekah. Kita kata tentang Imam Sudais, Imam Shuraim ni, mereka adalah orang-orang yang soleh yang berada di Mekah. Sudah tentu wajar dan wajib bagi kita untuk mengikuti mereka dalam pelaksanaan solat. Dan orang yang mengatakan benda ini adalah mempertikaikan amalan basmalah dalam solat ni, ada yang sebab mereka kata kan patut kita ikut imam-imam yang di Mekah tu, sebab ataupun di haram, di tanah haram, sebab mereka ni orang-orang soleh, takkan kita tak nak ikut. Jadi kata tuan kitab, kita mengakui bahawa para imam di Masjidil Haram tidak menyaringkan bacaan basmalah. Tapi bukan sekadar para imam di Masjidil Haram saja, bahkan kebanyakan imam di negara Arab pun melakukan amalan sebegitu. Jadi perlu kita tahu, bukan di tanah haram saja, bukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja yang tidak membacakan basmalah secara nyaring. Bahkan kebanyakan negeri Arab, ya, kalau tuan-tuan puan-puan yang pernah pergi ke negeri Arab, Egypt, pergi ke Morocco dan sebagainya, ataupun mana-mana lah yang namanya negeri Arab, Jordan dan sebagainya, mereka sebenarnya tak melafazkan basmalah itu secara nyaring pun. Terdapat beberapa hadis yang perlu kita analisa ataupun analisis. Jadi di sini ada beberapa hadis ataupun dua buah hadis yang boleh kita kongsikan yang mengatakan yang Nabi membaca basmalah secara nyaring, dan ada pula hadis yang mengatakan Nabi tidak membaca basmalah secara nyaring. Mari kita tengokkan. Jadi hadis yang menyaringkan bacaan basmalah ialah sahabat Qatadah bin An-Nu'man menyatakan, yang artinya lah, ya, Anas ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi SAW. Anas memberitahu bahawa bacaan Nabi SAW adalah secara panjang. Kemudian Anas membaca basmalah, beliau memanjangkan bacaan lafaz basmalah dan memanjangkan lafaz Ar-Rahman
dan memanjangkan lafaz Ar-Rahim, riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini adalah umum, ya, solat dan umum dalam solat dan di luar solat, bahawa Nabi SAW membaca lafaz basmalah. Dia tidak secara khusus before solat tu, before membaca surah dalam solat Nabi baca basmalah, tapi dia lebih general hadis ni. So bacaan Nabi SAW adalah secara memanjangkan bacaan. Ini bermakna Nabi SAW menyaringkan baca basmalah sehingga Anas radhiyallahu anhu dapat mendengar bacaan tersebut. Jadi Nabi tidaklah secara nyaring betul, tapi dalam masa yang sama bila Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bila dia sembahyang belakang Nabi itu, atau menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampai terdengar Nabi membaca basmalah tersebut, ya. Dan ada hadis yang tidak menyaringkan bacaan basmalah. Nabi dalam mana solat dia tidak menyaringkan bacaan basmalah tersebut. So daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyatakan, yang artinya, saya bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka saya tidak mendengar seorang pun daripada mereka membaca basmalah. Nah, ada two side of a story lah, kata orang putih. Satu, Anas kata dia mendengar Nabi baca basmalah. Satu lagi, dalam hadis yang lain mungkin ada yang menanyakan, dia mengatakan dia pernah sembahyang belakang Nabi, Abu Bakar, Uthman, tapi dia tak pernah mendengar yang mereka ini membaca basmalah. So secara ringkas, ya, kata tuan kitab, terdapat beberapa hadis yang bertentangan sama ada lafaz dibaca dengan nyaring atau tidak. Para ulama silam telah mengkaji masalah ni, bukan masalah baru, ni masalah dah lama, kata tuan kitab. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, kalau di banyak buku-buku agama banyak, ya, kita dengar Imam An-Nawawi. Jadi beliau adalah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama perbandingan mazhab fiqh, ilmu fiqah lah, ya. Menulis dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, kami telah menyebut bahawa mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, adalah galakan menyaringkan lafaz basmalah, iaitu seseorang menyaringkan bacaan lafaz basmalah dalam surah Al-Fatihah dan surah semuanya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dalam kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan satu kumpulan berpendapat bahawa sunnah ialah memperlahankan bacaan lafaz basmalah dalam solat, bacaan secara sir ataupun secara perlahan, dan solat bacaan secara jahar. Ibn Al-Munzir telah menukilkan pendapat ini daripada Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Ammar bin Yasir. Ini dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dan kesimpulannya ialah tetap akan ada perbezaan pendapat, tapi kata Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, ini adalah mengikut mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, dan saya percaya Singapura bermazhabkan mazhab Syafi'i. Dan ini kata Imam Nawawi, di dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk menyaringkan bacaan dalam solat ataupun bacaan sebelum membaca surah. Jadi para ulama silam menyatakan perbezaan pendapat mereka dan beramal dengan apa yang mereka yakini. Mereka buat research, mereka yakin dengan research mereka dan tidak menyalahi syarak ataupun tidak menyalahi undang-undang Islam, dan mereka beramal lah. Jadi begitulah, ya, kita berbeza dengan kita sekarang. Kita kadang dengar ustaz, ini bukan kata you all lah, saya lah, ya, ini lebih-lebih lagi. Jadi kadang-kadang kita tengok Google ada, YouTube ada, banyak. So perlu kita berhati-hati, dan lebih baik kalau unsure, tanyalah orang-orang yang betul-betul sure lah, ya, yang dia boleh bagi answer, dan tidak melabel orang lain dan mengatakan ini salah, ini bukan, ini betul, ini salah, tak, jangan ikut, janganlah gitu, ya. Jadi ulama pun relax je, ya. Jadi mereka tidak membuat tuduhan, ulama-ulama yang berbeza pendapat, mereka tidak membuat tuduhan yang tidak baik terhadap pihak yang tidak bersependapat. Dan kata tuan kitab ni, akhlak mereka ni sangat mulia dan penuh sopan. Oleh sebab amalan masyarakat kita, yang terakhir, ya,
dalam nak merumuskan apa yang kita kongsikan tadi. Sebab amalan masyarakat kita ialah membaca bismillah atau basmalah secara nyaring, maka elok bagi kita meraihkan masyarakat. Itu yang kita sebut tadi di awal-awal, sebab kita nak meraihkan adat, kebiasaan. Ini menguatkan lagi lah dalam kitab Imam Syafi'i, menguatkan lagi supaya menggalakkan lagi, dan itu menjadi amalan kita, kebiasaan kita bila-bila lagi di Nusantara untuk menyaringkan bacaan basmalah, dan kita meraihkanlah. Mungkin kita ada pendapat yang berbeza, tetapi amalan masyarakat ini juga mempunyai sandaran yang kukuh. Jadi bukan kosong-kosong cakap begitu, ada sandarannya juga. Jadi untuk itu saya mohon maaf di atas kekurangan, mungkin ada terpelicuk ya dalam perkongsian ini. So hopefully ya anda semua dapatlah sedikit sebanyak penerangan dan manfaat dengan apa yang kita bacakan tadi. InsyaAllah sampai jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.